Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad ala immah wal mahdiin wassallim taslima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam keamanan dan kasih sayang kepada semua sidang penonton. Selamat menonton episod ini di dalam program Khazanah Mahdi yang bertajuk Solusi Muktamad Konflik Israel-Palestin, di mana program Khazanah Mahdi adalah bertujuan untuk menyampaikan dan menjelaskan ilmu-ilmu daripada para Mahdi alaihissalam yang merupakan para khalifah Allah Subhanahu wa taala di zaman kita ini. Sidang penonton, di dalam episod ini kami akan membincangkan satu tajuk yang amat penting tentang keamanan di Timur Tengah. Isu dan masalah di Timur Tengah adalah sesuatu yang telah bermula sejak sekian lama, tetapi ia menjadi amat parah sejak Perang Dunia Kedua, iaitu dengan tertubuhnya negara Israel. Dan sejak dari itu, isu ini telah menjadi tajuk utama di dalam konflik politik dunia. Sidang penonton, di dalam episod ini kami akan membincangkan isu ini dan melihat jalan penyelesaian muktamad yang disediakan Tuhan sebagaimana digariskan di dalam kitab-kitab agama samawi, iaitu Taurat, Injil dan Al-Quran. Sidang penonton, sesuatu yang amat diketahui dunia ialah ketika Perang Dunia Kedua telah berlaku pembantaian, penindasan dan pembunuhan massa ke atas orang-orang Yahudi. Adolf Hitler telah menubuhkan The Third Reich di Jerman dan telah mengumpulkan kaum Yahudi dan menempatkan mereka di dalam kem-kem tahanan dan membunuh mereka sehingga wujudnya apa yang dinamakan sebagai Holocaust yang amat terkenal. Ini telah mencetuskan dan memparahkan lagi Perang Dunia Kedua. Setelah Perang Dunia Kedua, negara-negara Barat terutamanya telah bergabung dan memutuskan bahawa kaum Yahudi memerlukan negara mereka sendiri. Dan mereka telah ditempatkan di sebuah negara yang dahulunya dikenali sebagai Palestin. Dan negara baru ini dinamakan Israel. Bagi memahami apa sebenarnya yang telah berlaku, kita perlu melihat dari sudut pendirian Yahudi dan Muslim di dalam kitab Taurat, Injil dan Al-Quran, di mana kita harus undur kembali beribu-ribu tahun dan melihat apa yang telah dicatat di dalam kitab-kitab ini. Baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad a'imma wal mahdiyin wa sallim taslima. Apakah dalil yang digunakan oleh kaum Yahudi untuk membenarkan tuntutan mereka terhadap tanah ini? Mereka mengatakan bahawa tanah ini telah diberikan oleh Tuhan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, kemudian diberikan kepada anak keturunannya secara kekal. Hal ini kita dapat jumpa di dalam Bible, di dalam perjanjian, iaitu di dalam perjanjian lama. Secara spesifik Tuhan menyatakan iaitu daripada Sungai Nil hinggalah ke Sungai Furat. Kita boleh rujuk di dalam Kejadian pasal 15 ayat 18 ke ayat 21. Dengan alasan ini, orang-orang Palestin mendakwa dua jalur biru yang terdapat pada bendera Israel menunjukkan hal ini, bahawa Israel ingin menguasai dengan meletakkan simbol bintang pucuk 6 itu di tengah sebagai simbol. Tetapi Israel menafikan hal ini. Baik, berbalik kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, ketika itu keluarga baginda tidak ramai, bilangan jumlah mereka tidak ramai. Lama setelah itu baru mereka berkembang biak untuk memenuhkan tanah tersebut. Kemudian mereka pergi kepada satu tempat iaitu di Mesir, dan di sana sehinggalah zaman Nabi Musa alaihissalam. Dan mereka berkembang, manusia berkembang, keturunan Nabi Ibrahim berkembang itu di zaman Nabi Musa alaihissalam, sehingga dikatakan berjumlah 600,000 orang Bani Israel di Mesir. Kemudian kita tahu kisah
Nabi Musa alaihissalam kemudian membawa mereka keluar daripada Mesir menuju ke tanah yang dijanjikan kepada mereka. Tetapi menurut Al-Quran, kita tahu Bani Israel merupakan satu kaum yang suka merungut dan membantah Nabi Musa alaihissalam. Mereka tidaklah benar-benar beriman kepada Nabi Musa alaihissalam dan mereka suka berburuk sangka dengan Nabi Musa alaihissalam. Akibatnya Tuhan telah menangguhkan janjinya terhadap mereka, iaitu untuk memasukkan mereka ke tanah tersebut, kerana sebenarnya mereka tidak ingin pun ke sana. Mereka tidak benar-benar yakin bahawa Tuhan akan memberi kemenangan ke atas mereka. Jadi setelah generasi yang pertama, iaitu orang-orang yang dah tua sudah meninggal, Nabi Yusha alaihissalam yang merupakan pengganti kepada Nabi Musa alaihissalam, dan waktu itu generasi kanak-kanak sudah dewasa, dan mereka ini dipimpin oleh Nabi Yusha, dan mereka berjaya masuk ke tanah yang dijanjikan dengan kuasa dan bantuan oleh Tuhan, dan mengalahkan kaum Jabbarin, iaitu kaum Palestin yang tinggal di sana. Maka janji Tuhan ketika itu telah dipenuhi dan mereka berjaya menubuhkan satu kerajaan yang hebat yang tidak pernah disaksikan oleh mana-mana belahan bumi sebelumnya. Baik, ketiga-tiga agama sama ada Islam, Kristian dan Yahudi percaya bahawa Yusha, Daud, Sulaiman merupakan para nabi, para utusan. Ketiga-tiga agama ini percaya kepada nabi-nabi ini. Terutamanya Nabi Sulaiman termaktub dalam Al-Quran dinyatakan memiliki kerajaan yang tidak pernah diberikan oleh Tuhan kepada sesiapa pun sebelum ini. Ini memang Tuhan memang bersama-sama dengan mereka. Tetapi pada suatu tahap Bani Israel mula melakukan kejahatan, mereka mula melakukan kesyirikan, mereka mula menyembah Tuhan-Tuhan yang palsu, Tuhan-Tuhan lain, dan mereka juga membunuh nabi-nabi dan para utusan yang dihantar Tuhan kepada mereka. Hal ini telah menyebabkan Tuhan murka kepada mereka dan Tuhan melaknat dan mengusir mereka daripada tanah tersebut. Tuhan tidak lagi bersama dengan mereka, malah Tuhan menyokong kepada pemerintah luar, penjajah luar yang zalim untuk menjajah tanah mereka tersebut. Akibatnya penjajah yang dimasukkan ialah Nebukadnezar. Nebukadnezar telah menjajah mereka dan mereka telah menjadi tahanan, menjadi tawanan. Dan hanya setelah berlalu masa yang lama, setelah mereka bertaubat dan merayu kepada Tuhan, dan barulah Tuhan pun mengampunkan mereka dan mengembalikan mereka kepada tanah mereka. Ya. Sidang penonton, seterusnya Tuhan telah mengutus seorang Nabi, iaitu Raja Cyrus alaihissalam, untuk membina semula kuil suci mereka, dan Bani Israel telah kembali dan berkembang maju sehinggalah mereka dijajah semula oleh kerajaan Rom di zaman Al-Masih mereka, iaitu Isa AS diutus kepada mereka. Di sinilah bermulanya titik perbalahan di antara Yahudi, Kristian dan Muslim. Sidang penonton, umat Yahudi tidak mengiktiraf Isa AS sebagai Al-Masih yang dijanjikan. Lalu mereka telah menangkapnya dan secara zahir kelihatan seolah mereka telah berjaya menyalib beliau AS. Dan setelah beberapa tahun kemudian, kuil mereka telah dimusnahkan sekali lagi dan mereka akhirnya berada dalam pembuangan sekali lagi, dan kali ini ia berlanjutan amat lama, iaitu selama 2000 tahun. Ya. Bagi Kristian dan umat Islam pula, mereka berkata punca Bani Israel berada dalam pembuangan adalah kerana mereka telah dihukum oleh Tuhan. Tuhan telah murka kerana mereka telah membunuh Al-Masih mereka. Setelah mereka membunuh Nabi Yahya AS, iaitu John the Baptist, dan sebelumnya mereka juga telah membunuh Nabi Zakaria AS. Dan pembuangan dan pengusiran mereka itu adalah fakta sejarah yang tidak dapat dinafikan oleh sesiapa. Tetapi Yahudi, Kristian dan Muslim berbeza pandangan tentang sebab mereka diusir. Sidang penonton, seterusnya umat Yahudi ini telah tinggal di negara-negara lain.
terdapat juga sekumpulan komuniti Yahudi yang kembali dan menubuhkan penempatan di negara Palestin. Tetapi majoritinya berserakan di negara-negara lain di seluruh dunia. Mereka tinggal di Eropah, di Amerika Syarikat, Rusia dan di negara-negara Asia. Mereka menjadi kaum yang bertaburan di seluruh dunia. Seterusnya berlakulah Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua. Hitler telah muncul dan menuduh mereka sebagai pihak di belakang konspirasi global. Hitler terkenal sebagai seorang yang sangat antisemitik dan telah melakukan pembunuhan besar-besaran selain memenjarakan mereka. Kaum Yahudi ini pada mulanya menjadi pelarian di bumi Palestin dan Palestin telah menerima mereka sebagai pelarian. Tetapi Amerika Syarikat telah mendesak mereka agar mereka diberikan sebuah negara mereka sendiri. Lalu mereka mengisytiharkan diri mereka merdeka melalui deklarasi kemerdekaan. Dan setelah hanya berlalu beberapa minit, Amerika Syarikat telah menyokong mereka dan mengiktiraf negara Israel yang muncul sekali lagi untuk kali ketiga. Sidang penonton, serta-merta negara Arab menjadi marah dan melancarkan peperangan ke atas negara Israel yang baru ditubuhkan ini. Dan Israel mula menghadapi tekanan dalam tahun 60-an dan 70-an di mana ia berperang dengan Syria, Mesir dan negara-negara Arab. Israel akhirnya telah menang dan mula menjadi negara yang bersenjatakan nuklear. Lalu keadaan ketika itu menjadi stabil dengan sokongan Amerika Syarikat. Baiklah sidang penonton. Kita perlu sedar terdapat perbezaan kerajaan Israel dulu dengan kerajaan Israel sekarang. Apakah perbezaan tersebut? Penubuhan kali pertama di zaman Nabi Daud alaihissalam dan kali kedua setelah zaman Nabi Raja Cyrus alaihissalam berbanding dengan yang ketiga itu di zaman moden ini. Penubuhan yang pertama dan yang kedua mereka memiliki kuil suci. Mereka memiliki tabut perjanjian. Dan ketika itu, roh daripada Tuhan berada pada tabut perjanjian tersebut. Tetapi kini, di zaman moden, mereka tidak lagi memiliki kuil suci tersebut. Mereka tidak lagi memiliki tabut perjanjian. Jadi mereka tidak boleh mendakwa mereka berjaya menubuh kerajaan Israel secara ilahi seperti mana dahulu. Kristian dan orang-orang Islam juga menuntut terhadap tanah tersebut, terhadap negara tersebut kerana mereka juga menganggap tanah tersebut merupakan tanah suci mereka. Orang Yahudi menuntutnya dengan alasan kita tahu memang kuil tersebut dibina di sana dan mereka menganggap bahawa kuil itu mesti dibina semula di tempat asal dan tidak boleh dibina di tempat lain. Mereka juga percaya dengan banyak ramalan-ramalan daripada riwayat-riwayat yang mereka pegang tentang dengan pembinaan semula kuil tersebut, Al-Masih yang mereka percayai akan muncul. Baik. Orang-orang Kristian pula menuntut tanah tersebut dengan alasan bahawa ia merupakan tempat di mana Nabi Isa alaihissalam disalib dan merupakan lokasi kepada banyak tempat-tempat suci mereka. Tetapi alasan mereka ini sebenarnya tidak berapa kukuh dan kelihatannya Kristian tidaklah benar-benar tegas untuk menuntut tanah tersebut. Perbalasan ini lebih menjurus kepada di antara pihak orang-orang Yahudi dengan orang-orang Islam. Jika kita lihat di Amerika Syarikat contohnya, ramai Kristian yang sebenarnya merupakan Zionis. Mereka sendiri menyokong orang-orang Yahudi untuk membina kuil itu balik. Ya. Tetapi yang mereka percaya yang akan muncul merupakan Nabi Isa alaihissalam. Jadi Kristian dalam hal ini seolah-olah menumpang tanda kedatangan semula Isa dengan kepercayaan orang Yahudi. Cuma kita boleh kata bahawa seolah orang-orang Kristian ni bagaikan hanyalah satu cabang daripada aliran agama mazhab di dalam Yahudi. Cuma Yahudi menolak Isa dan menantikan Al-Masih yang lain. Manakala bagi Kristian pula Isa itulah yang
akan muncul kembali setelah pernah muncul 2000 tahun yang lalu. Jadi kedua-duanya menjadikan pembinaan kuil sebagai tanda Al-Masih masing-masing akan tiba, dan kita perlu sedar bahawa tidak semua yang dipanggil Kristian sini bukanlah daripada bangsa Yahudi, ataupun lebih kita kenali sebagai Gentile. Jadi seperti mana saya telah jelaskan tadi, Kristian sebenarnya seolah-olah hanyalah satu aliran di dalam mazhab Yahudi yang dihaskan bagi orang yang bukan berbangsa Yahudi. Ya. Sudah penonton, jelas sekali ya pendirian daripada umat Kristian berkaitan isu Palestin dan juga Israel. Tapi bagaimana sebenarnya pendirian umat Islam? Mengapakah Muslim amat berkeras untuk menuntut tanah suci ini? Ya. Sidang penonton, Muslim Sunni dan Muslim Syiah percaya bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah melalui perjalanan di dalam peristiwa Isra wal Mi'raj. Ya. Di mana diriwayatkan oleh para sahabat bahawa pada satu malam baginda telah diperjalankan daripada Mekah ke Baitul Maqdis di Jerusalem. Dan seterusnya baginda telah dibawa naik ke langit dan telah berbicara dengan Tuhan dan banyak perkara telah berlaku. Tetapi ketika baginda sallallahu alaihi wasallam berada di Baitul Maqdis atau di Jerusalem di mana Masjid Al-Aqsa berada, baginda telah solat bersama 120,000 para nabi dan rasul di dalam masjid ini dan telah mengetuai dan mengimamkan solat tersebut. Masjid Al-Aqsa juga dipercayai sebagai kiblat pertama dan yang asal. Oleh itu, kaum Yahudi sembahyang menghadap kuil ini dan begitu juga Muslim di permulaan Islam menghadap kuil ini. Tetapi di zaman Nabi SAW, kuil ini telah pun dimusnahkan. Dan setelah kewafatan baginda, diriwayatkan sama ada Umar atau Muawiyah atau kombinasi mereka berdua telah membina sebuah masjid di atas runtuhan kuil ini dan menggelarnya Masjid Al-Aqsa seperti yang disebut di dalam Al-Quran. Ya. Oleh itu Masjid Al-Aqsa adalah sebenarnya kuil itu. Ya. Sidang penonton, inilah apa yang Muslim dan Yahudi berebut selama ini, dan Muslim mengatakan masjid ini adalah suatu azimat dan tempat suci dan ia tidak boleh dilepaskan begitu sahaja kepada Yahudi. Oleh itu sejak penubuhan negara Israel moden hingga kini mereka telah bertempur dan saling berbunuhan hampir setiap hari di mana mereka masing-masing merujuk kitab suci mereka dan mendakwa Tuhan mahukan tanah ini menjadi milik mereka masing-masing. Betul. Ya. Baiklah tuan. Jadi hal ini telah mendatangkan satu kekalutan yang amat hebat dan menjadi satu masalah kepada dunia politik di masa kini. Dan semua pemimpin dunia telah pernah cuba untuk mendatangkan satu idea, satu cadangan, termasuk Presiden Amerika syarikat sendiri, tetapi gagal capai kata sepakat. Mereka telah membeli pelbagai-bagai cadangan tetapi majoriti telah ditolak. Keganasan semakin berleluasa, penempatan haram semakin banyak, peperangan demi peperangan, persengketaan semakin teruk di antara rakyat Palestin dan rakyat Israel. Dan yang lebih menyedihkan lagi, para wanita, kanak-kanak dan orang-orang yang tidak bersalah turut terlibat dan terbunuh dan dibunuh. Setiap hari mereka berada di dalam seolah-olahnya dalam zon peperangan. Baik. Antara salah satu cadangan yang terkenal yang pernah dibelikan ialah dengan penubuhan dua negara. Menurut cadangan ini, Israel dan Palestin masing-masing akan mendapat negara mereka masing-masing sebelah menyebelah. Dan seolah bertindih di antara mereka daripada serta kawasan. Dan Jerusalem menjadi kawasan neutral bagi kedua-dua belah pihak. Okey, cadangan ini tidak disukai oleh orang-orang Yahudi. Tetapi seolah-olah diterima oleh pihak Muslim, iaitu pihak Palestin. Yahudi membantah cadangan ini kerana mereka tidak akan dapat membina kuil mereka kerana lokasi Jerusalem yang dikehendaki itu hendaklah menjadi neutral, sedangkan pembinaan kuil ini amat penting bagi mereka. Baik.
kita perlu tahu bahawa di Israel, kelompok Yahudi di Israel terbahagi kepada dua jenis. Yang pertama, ada orang-orang Yahudi yang tidak pun berpegang kuat dengan agama. Mereka ini lebih percaya kepada demokrasi. Yang kedua, itu golongan yang kuat berpegang kepada agama. Mereka percaya kepada apa yang dijanjikan kepada mereka akan menjadi milik mereka sebagaimana yang dijanjikan, dan mereka menuntut hal ini. Baik. Setelah kami berbincang panjang tentang sejarah di sebalik konflik Israel dan Palestin, oleh itu bagaimanakah caranya untuk menyelesaikan isu ini? Sidang penuntun Abdullah Hashim Aba Al-Sadiq AS, iaitu pewaris kepada Imam Al-Mahdi AS dan Imam Ahmad Al-Hasan AS, telah memberikan solusi muktamad untuk konflik ini. Sidang penuntun, oleh kerana kaum Yahudi mendakwa tanah ini milik mereka dan ia sejak awalnya diberikan Tuhan kepada mereka, dan setiap kali mereka diusir dari tanah ini dan berada dalam pembuangan, ia bermakna Tuhan murka kepada mereka. Dan setiap kali tanah ini dipulangkan kembali kepada mereka, ia bermaksud Tuhan redha kepada mereka. Lalu mereka percaya bahawa mereka seharusnya kekal di tanah itu. Dan Tuhan telah mengembalikan tanah itu kepada mereka di zaman moden kini, dan Tuhan telah memberikan semula kekuasaan kepada mereka untuk memerintah dan terus mendiami tanah ini hingga saat ini. Sebaliknya, sidang penuntun, Muslim pula percaya bahawa kaum Yahudi adalah kafir dan pengkhianat perjanjian dengan Tuhan, serta pembunuh para nabi dan rasul. Dan mereka percaya kaum Yahudi tidak berhak ke atas tanah tersebut. Maka itu, sidang penuntun, Abdullah Hashim Aba Al-Sadiq AS telah mengesyorkan agar kedua-dua pihak ini kembali kepada kitab suci masing-masing. Dan biarlah kitab-kitab ini menjadi hakim dalam situasi ini. Muslim berpegang kepada Al-Quran yang mengesahkan Taurat, dan mereka percaya kepada Taurat dan beriman kepada para nabi dan rasul yang berbahasa Hebrew. Dan kaum Yahudi sememangnya beriman dengan Taurat dan juga para nabi dan rasul yang berbahasa Hebrew. Oleh itu, di dalam Taurat dan riwayat-riwayat Yahudi yang lain ada mencatatkan bahawa ketika Bani Israel menjadi sesat di zaman Nabi Elijah alaihissalam, mereka telah diperintah oleh Raja Ahab yang berbangsa Yahudi dan kejam. Raja ini tidak beriman dan tidak mentaati Tuhan kaum Yahudi. Sebaliknya, dia telah mengamalkan agama penyembahan Tuhan palsu yang dinamakan Baal. Nabi Elijah alaihissalam telah pergi menemui Raja Ahab dan para pendeta kuil penyembahan Baal, dan beliau alaihissalam bertanya, sampai bila kamu semua akan mundar-mandir dalam kekeliruan dan tidak dapat membuat keputusan apakah yang betul dan apakah yang salah? Beliau alaihissalam lalu memberikan cadangan yang hebat. Beliau alaihissalam berkata, bawakan 2 ekor lembu dan bawakan 450 para pendeta kuil Baal. Dan kamu semua boleh pilih salah satu daripada lembu-lembu tersebut. Dan kami, yakni Nabi Elijah AS dan mereka yang beriman dengan Nabi Elijah ini, akan memilih atau mengambil lembu yang satu lagi. Dan setelah itu, kita sama-sama akan menyembelih lembu-lembu itu dan membaringkannya di atas papan sebagai tawaran korban kepada Tuhan. Pemilik lembu yang diterima Tuhan dan lembunya itu terbakar oleh api adalah pihak yang Tuhan redha dan Tuhan bersamanya. Jika lembu di pihak para pendeta terbakar, ia bermakna Baal adalah Tuhan yang sebenar dan Tuhan kami adalah palsu, dan kami akan menyembah Baal. Tetapi jika lembu di pihak kami terbakar, ini bererti Tuhan kami adalah Tuhan yang sebenar dan Baal adalah Tuhan palsu. Dan kamu semua mesti beriman dengan Tuhan kami. Sidang penuntun, berdasarkan kisah ini, Abdullah Hashim Aba Al-Sadiq alaihissalam memberitahu bahawa perkara ini perlu dilakukan oleh pihak Yahudi Israel dan pihak Muslim. Dan inilah satu-satunya solusi untuk mencapai kedamaian di Timur Tengah.
Kedua-dua pihak perlu melakukan mubahalah yang hebat ini, di mana pihak Israel perlu membawa ke semua rabai-rabai Yahudi mereka yang terhebat, dan begitu juga pihak Palestin dan dunia Islam keseluruhannya perlu membawa para ulama mereka yang paling terkenal dan paling tersohor di dalam dunia. Semua stesen TV antarabangsa, PBB dan organisasi antarabangsa akan dijemput hadir. Acara ini akan disiarkan secara langsung ke seluruh dunia. Biarlah kedua pihak menyembelih lembu masing-masing dan baringkan keduanya di atas papan dan altar. Pihak yang lembunya terbakar adalah pihak yang bersama Tuhan dan Tuhan bersama mereka. Sidang penonton, inilah solusi di mana jika kedua-dua pihak benar-benar yakin Tuhan bersama mereka, maka biarlah Tuhan berbicara dan memutuskan siapa yang benar. Kerana jika kita kembali kepada kisah Nabi Elijah AS tadi, api telah membakar lembu sembelihannya. Oleh itu, jika lembu di pihak Yahudi terbakar, semua rakyat Palestin dan semua Muslim di seluruh dunia mesti memeluk agama Yahudi. Dan Muslim mesti merobohkan Masjid Al-Aqsa dan membantu Yahudi membina kembali kuil itu. Tetapi jika lembu di pihak Palestin terbakar, kesemua umat Yahudi mesti memeluk agama Islam dan mesti membenarkan Muslim solat di dalam masjid tersebut dan mengakui bahawa Tuhan Taurat dan Hebrew mereka adalah Tuhan yang sama disembah oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Muslim, dan Tuhan tidak bersama dengan Yahudi lagi. Oleh itu, kaum Yahudi tidak ada lagi apa hujah pun untuk menuntut hak ke atas Jerusalem. Dan peristiwa ini semestinya mesti disaksikan oleh semua manusia di seluruh dunia. Sidang penonton, biarlah Tuhan berbicara. Dan kita sedar bahawa semua manusia selama ini tidak henti berbicara tentang konflik ini, tetapi tidak ada sesiapa yang membenarkan Tuhan berbicara dan menunjukkan solusinya dan siapakah yang berada di pihak yang benar. Ya, benar. Baiklah. Sidang penonton, hanya ada satu lagi kemungkinan lain yang mungkin berlaku, iaitu kedua-dua belah pihak tidak diterima korban mereka. Dan jika hal ini yang berlaku, mereka hanya memiliki dua pilihan sahaja. Yang pertama, mereka mesti mencari pihak manakah yang bersama dengan Tuhan dan Tuhan bersama dengan mereka, itu pihak yang memiliki perjanjian dengan Tuhan pada zaman ini. Yang kedua, jika mereka tidak ingin memilih pilihan yang pertama, kedua-dua pihak mestilah akur mengaku bahawa mereka berdua adalah kafir di sisi Tuhan. Mereka berdua tidak diredai oleh Tuhan. Mereka semua mestilah membuang semua nilai-nilai agama dalam kehidupan mereka, di dalam agama mereka, dari jati diri rakyat mereka, dan hidup aman damai, bersatu sebagai hanya satu umat. Hanya inilah saja penyelesaiannya. Tidak ada penyelesaian lain selain memberikan hak kepada Tuhan untuk menentukan. Jika mereka benar-benar yakin bahawa Tuhan bersama dengan mereka sebagaimana yang mereka dakwakan selama ini. Baik. Seharusnya mereka tidak perlu takut untuk berbahalah kerana para nabi yang kedua-dua belah pihak beriman kepadanya pun menggunakan kaedah ini. Dan terdapat di dalam kitab suci mereka. Yahudi mendakwa bahawa mereka membina kuil ini kerana Tuhan, atas arahan Tuhan. Oleh itu, mereka tidak patut takut jika mereka benar-benar jujur dan beriman terhadap apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Tetapi jika mereka tidak melakukan, apa maksudnya? Adakah mereka benar-benar beriman ataupun sebenarnya mereka tahu bahawa Tuhan tidak pun bersama dengan mereka? Kalau itulah puncanya, itulah sebabnya, maka ini merupakan sesuatu hal yang amat memalukan. Penganut Yahudi mestilah segera mempertikaikan para pemimpin mereka dan menjatuhkan mereka, kerana pada hakikatnya pemimpin mereka itu hanyalah seorang penipu, kafir, munafik, serta tidak beriman pun dengan agama mereka itu sendiri. Alhamdulillah, alhamdulillah.
Sidang penonton yang dihormati, inilah solusi yang amat jelas sekiranya kedua-dua pihak, Israel dan Palestin, benar-benar jujur dan berani. Tetapi jika Tuhan tidak memilih kedua-dua mereka, kedua-dua pihak ini mesti mengakui dengan jujur bahawa mereka semua telah tewas dan tidak beriman di sisi Tuhan. Oleh itu, kami berpandangan bahawa Yahudi dan Muslim wajib mencari dan bersama pihak yang membawa perjanjian dengan Tuhan di akhir zaman ini. Marilah bersama Imam Al-Mahdi alaihissalam dan Al-Masih alaihissalam yang anda semua nantikan di akhir zaman kini. Kami sudah bersama mereka dan kami menunggu anda semua. Alhamdulillah, sidang penonton, kita telah tiba di penghujung rancangan ini. Sukacita kami ingin memaklumkan dan menjemput sidang penonton semua dari semua agama dan kepercayaan untuk melayari laman sesawang kami di dalam bahasa Inggeris dan menyertai forum-forum Telegram kami di dalam bahasa Malaysia dan bahasa Inggeris. Pautan kepada semua ini disediakan di dalam ruangan deskripsi. Dan anda juga boleh memuat turun secara percuma kitab The Goal of the Wise di hadapan ini yang telah dikarang oleh Al-Qaim daripada keluarga Muhammad, iaitu Abdullah Hashim Aba Al-Sadiq alaihissalam, di laman rasmi kami iaitu di www.theahmadireligion.org. InsyaAllah dalam masa terdekat kitab ini akan kami terbitkan di dalam versi bahasa Malaysia. Sehingga bertemu lagi, kami Ansar Imam Al-Mahdi alaihissalam mengucapkan berbanyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.